sebelum tu, saya sebenarnya pernah juga berkongsi sikit pengalaman bila kita buat training kepada mak dan ayah. Ibu dan ayah diminta untuk menceritakan apa yang dia tahu tentang anak-anak dia. Tapi kebanyakan betul lah, bapa yang banyak tak tahu. Anak suka makan apa, warna apa yang dia suka, dia suka dia suka makan apa, dia pilihan minuman, dia suka apa yang dia minat. Jadi bapa yang banyak fail lah sebenarnya. Okey. Kita kena improve insya-Allah, mudah-mudahan dengan peranan Persatuan Pemberdayaan Bapa Penyayang ini kita boleh tingkatkan lagi peranan bapa. Kita pergi kepada panel kita yang ketiga. Seorang bapa yang masih muda, ya. Saudara Ahmad Fahmi bin Muhammad Syamsuddin. Apa khabar Cik Fahmi? Saudara Fahmi? Alhamdulillah, terima kasih. Sihat, alhamdulillah. Fahmi nak tanyalah, orang mana orang asal orang mana? Saya Terengganu. Orang mana? Oh, Ganu, sorry, Ganu. Okay, kita ada orang Kedah, orang Ganu, orang Terengganu, ya. Ustaz Asri orang Perak. Okey. Sikit sebanyak sebelum saya perkenalkan Saudara Ahmad Fahmi bin Muhammad Syamsuddin. Beliau merupakan Naib Presiden Angkatan Bela Islam Malaysia dan juga merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Mission, sebuah badan yang misi penyelamat, ya, humanitarian, banyak ke Gaza dan pelbagai misi korban. Dan Engineer Islamic of Southeast Asia and Pacific, RISEP. Banyak pencapaian beliau merupakan graduan UIA dalam bidang ekonomi, ya, Saudara Fahmi? Ya, betul. Ekonomi. Dan juga pernah banyak pencapaian ni. Pernah menjadi Naib Johan Anugerah Perdana Belia Negara, sudah Ketuan, dan juga tersenarai First Edition of Successful Person in Malaysia, sebuah terbitan ensiklopedia yang memuatkan senarai individu berjaya. Ini Saudara Fahmi antara individu berjaya ni, insyaAllah, sebagai salah seorang bapa yang berjaya. Dan pemenang tempat pertama tahun 2016 dan ketiga tahun 2017 dalam pertandingan International Committee of the Red Cross ICRC Malaysia. Kita ada pertandingan AC, ya. Jadi nanti insya-Allah pengurusi majlis Ustaz Zamri akan memaklumkan tentang pertandingan menulis esei yang dianjurkan oleh pertubuhan kita dengan topik bapaknya. Okey. Saya rasa cukup sekadar itu. Beliau juga merupakan mantan Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia. Jadi banyaklah, ya, pengalaman Saudara Fahmi ni. Jadi sebelum tu nak tanya, dah berapa lama kahwin Saudara Fahmi? 10 tahun ada? Kahwin sejak berusia 25 tahun. Sekarang? Lebih kurang 7 tahun macam tu. Alhamdulillah, masih muda lagi dan masih produktif. Okay? Kita tak ingat lah. Anak dah berapa orang? 4, ya? Anak 4 orang. 4 orang, ya? Alhamdulillah, semoga bertambah-tambah 8 orang, ya, insya-Allah. Okey, soalan saya. Okay? Sebagai seorang bapa yang muda, pengalaman Fahmi lah, ya. Memang Fahmi ni sibuk pergi luar negara sebelum ni lah, sebelum PKP ni kan. Sekarang banyak di rumah, ya. Apakah cabaran untuk mendidik anak-anak yang masih kecil lagi, ya, untuk membentuk jati diri yang baik, seperti mungkin kita nak relate juga dengan model Al-Fatih itu. Okey, silakan. Terima kasih Cik Azlan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati barisan panelis Ustaz Hasri Harun, Profesor Madya Teknologi Dr. Nok Izura, Pengurusi Pertubuhan Sarawak Malaysia. Seterusnya semua yang hadir pada pagi tengah hari ini. Alhamdulillah, terima kasih atas undangan yang saya fikir kalau dengar daripada awal sehingga sekarang, saya rasa saya hanya mencatat apa yang dibicarakan, yang dibutirkan, dan banyak perkara juga yang kita boleh ambil dan kita sama-sama boleh ambil sebagai iktibar dan juga cabaran dalam keadaan hari ini, apatah lagi kalau menjadi seorang bapa yang dikategorikan sebagai ibu bapa milenial, yang mana kami ni
kalau ikut sekarang ramai juga yang saya lihat kawan-kawan yang seangkatan, yang seusia telah berkahwin dan punyai anak. Tapi sebenarnya cabaran sebab saya juga kahwin sama dengan adik saya ada kembar. Tak ramai orang tahu, kalau orang tahu kata saya ni sombong, tak kenal, tak tegur. Tapi saya berkahwin dengan adik saya tu pada satu masa dan hampir sama. Kita kahwin sekali, majlis sekali. Tapi cabaran untuk dapatkan anak tu tak semudah sebenarnya. Saya dah 4 orang, adik saya tu belum dapat lagi. Tapi maksudnya nak dapat anak untuk bergelar bapa tu bukan satu perkara yang saya fikir mudah. Dalam keadaan orang kata ada anak banyak pun, tapi kalau orang yang tidak ada anak pun, saya fikir cabarannya berbeza. Apatah lagi dalam situasi hari ini. Jadi saya pun dalam keadaan kesibukan ni, alhamdulillah, Allah SWT mempermudahkan urusan-urusan yang kita sebutkan tadi. Al-Quran sebut, in tansurullah yang surukum wa yusabbit aqdamakum. Bila mana kita buat kerja-kerja kebajikan, kerja-kerja lapangan yang ada hari ini, kerjaya yang mana saya hari ini fokus, banyak dipermudahkan urusan-urusan yang sepatutnya kalau seseorang yang sibuk tu mungkin saya rasa dalam keadaan tu mungkin kita tak tahu dari mana datangnya pertolongan. Sebab itu macam kembar saya banyak masa dan peluang saya kongsikan juga anak-anak kami secara bersama, dia jaga, dia tahu. Dan dalam keadaan hari ini juga apabila kita sebut tentang generasi milenial, cabarannya mungkin berbeza lah dengan generasi Cik Azlan juga, dan juga Ustaz Asri dan juga Dr. Nizura yang mungkin barangkali dah ada cucu ataupun generasi yang bercucu. Kalau kita kan forum bapa ni bukan forum bapa penyayang, jadi forum atuk penyayang juga. Sebab kombinasi bapa dan atuk tu dah jadi transisi. Dan bila sebut tentang cabaran, apatah lagi dalam keadaan situasi COVID hari ini, sebenarnya ada banyak masa yang kita boleh berada bersama dengan anak-anak. Memang saya tidak nafikan, kalau dibandingkan dengan dulu bila tidak ada kekangan untuk keluar, tidak ada kekangan untuk travel keluar, barangkali ada masa seminggu, 2 minggu, sebulan ataupun lebih daripada itu banyak kita berada di luar. Tetapi pada hemat saya juga, kepentingan untuk memahamkan anak-anak tentang kerjaya ibu bapanya, itu cabaran saya juga bila melihat kepada generasi-generasi yang ada, yang senior-senior ni juga. Saya tengok tidak semua juga akhirnya mengikuti jejak langkah ibu bapa dia. Itu pun antara question yang kami di peringkat generasi muda question juga, sebab kalau kita kata ayah mak dia aktif, kenapa tidak semua anak-anak mereka juga barangkali mengikuti jejak yang dilalui oleh ibu dan ayah dia. Sebab tu saya fikir, adakah nanti anak-anak itu melihat kesibukan ayah dan mak dia menyebabkan anak tu rasa macam tak nak jadi macam mak ayah aku ni, sibuk manjang hari-hari, sampai anak-anak saya pun kalau malam-malam tanya, Abi tak ada live ke malam ni? Maksudnya dia dah tahu dah. Dia dah tahu dah, maksudnya ada masa-masa kita akan berada dalam keadaan macam ni, tak boleh diganggu ataupun ada masa kita layan-layan begitulah. Tapi maksudnya mereka dah faham. Tapi pada masa sama juga, dalam keadaan konteks saya lah dan kawan-kawan yang bekerja dalam nature begini, penting untuk mereka tahu apa yang kita buat dalam ABIM, dalam GPM sebagai contoh. Penting juga mereka kena tahu rakan sebaya kita, barangkali pakcik-pakcik, kawan-kawan serka-serka mereka. Dan penting juga untuk kita connect dengan anak-anak kawan-kawan kami juga. Maksudnya mereka tahu dan mereka akan rasa bersama dan tidak akhirnya merasakan bahawa mereka terpenjara dalam rumah yang hari inilah kan dah hampir 2 tahun tak balik. Tapi bila mana kita tahu apa yang kami lalui, yang kita lalui hari ini, kalau dibandingkan dengan kawan-kawan yang berada dalam negara lain, itu juga satu kefahaman yang saya fikir ada ruang untuk saya sampaikan kepada anak-anak ni. Bagaimana kalau kita kata yang berlaku kepada Palestinian hari ini, yang mana anak-anak yang saya sebutkan, bagaimana budak-budak kat sana, kat Palestin, dia kata the rocket may be above us, but they have forgotten that Allah SWT is above them. Nampak tak? Maksud pada budak-budak yang cakap begitu, bagaimana nilai ketuhanan dalam keadaan mereka terpenjara, dalam keadaan mereka mungkin kehilangan ayah dan mak. Dalam keadaan itu kita nak sebutkan dan kongsikan kepada anak kita apa yang kita buat hari ini juga, antara lain sebagai satu simbolik bahawa ada keadaan dan situasi yang kalau kita nak banding-bandingkan tu tidak boleh. Dalam keadaan hari ini kita hidup dalam keadaan seadanya. Semalam bila anak saya tahu rakan sekerja kami kehilangan telefon, kecurian dan sebagainya, ada orang ambil barang, dia secara tak langsung sebut pada saya, kata, Abi, boleh tak ambil duit raya Akif 200-300 ni bagi pada pakcik ni contohnya. So bila saya dengar begitu, saya rasa ya Allah, budak ni dia rasa benda yang kita buat tu dia rasa macam dia nak buat, dia rasa dia nak buat juga. So itu yang saya rasa dalam keadaan ini, bila mana kita tahu dia apa yang kita buat,
penting untuk kita memupuk rasa kemanusiaan, empati dan juga ketuhanan pada mereka. Itu yang disebut oleh ramai panel. Peribahasa Inggeris menyebutkan when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. But when character is lost, everything and all is lost. Maksudnya kita nak sebut di sini, bagaimana kalau kita kata hilangnya kebendaan, harta, dan juga mungkin kita kata dalam keadaan kesihatan, mungkin ada kekurangan yang kita akan dapat. Tetapi disebutkan pada soalan itu tentang karakter. Bagaimana pembinaan karakter dalam keadaan dunia hari ini yang kita sebutkan sebagai banjir kemarau, kita kata banjir idola kemarau tauladan. Dalam keadaan hari ini orang boleh quote dan sebut tokoh-tokoh yang mereka anggap sebagai idol tadi. Tapi tauladan itu kontang dalam rumah mereka sendiri. So saya fikir dalam hal ni, pastinya bila kita buat sesuatu, saya ambil pendekatan untuk bukan mengarahkan tapi kita buat secara bersama. Maksudnya ada masa dalam keadaan kalau kita ada anak-anak kecil, barangkali banyak orang duk fikir aku nak kejut anak aku untuk mereka bangun supaya tak kencing dan membasahi tilam kan. Kalau dia orang tidur kat bawah, kadang kapet bawah hancing, kita kena basuh kapet juga. Tapi maksudnya instead of kita kata nak kejut anak untuk bangun kencing, nak kejut anak untuk bangun pergi sekolah, ataupun nak kejut anak dalam keadaan jom kita qiyamulai bersama, ataupun jom bangun untuk solat. Dia bukan bangun untuk kencing, bangun untuk solat. Maksudnya ada benda-benda yang secara psikologinya mungkin akan ada pandangan yang mungkin berbeza dengan apa yang mereka lalui. Jadi ada masa dan momen-momen tu saya rasa perlu ada juga. Kalau ada 4 orang anak, 8 orang anak, saya rasa banyak cara dan kaedah sebab setiap orang mungkin berbeza. Tetapi saya cuba juga untuk adakan satu momen yang eksklusif bersama setiap orang ni supaya setiap anak-anak dia ada satu perasaan dan dia ada momentum ataupun bukan, dia ada satu momen yang dia diingati walaupun masih kecil tapi dia ingat. Kalau dia naik motor dengan kita, dia pergi ke tempat ini, sebab mungkin kalau kita nak sebut tentang keadaan keluarga-keluarga yang ada mungkin berbeza. Ada keluarga yang boleh bawa bercuti ke luar negara, ada keluarga tak boleh ke mana-mana, ada keluarga itulah yang ada. Tetapi dalam keadaan ni saya fikir bagaimana kita nak mendidik supaya anak-anak ini ingat tentang momen, bukan sekadar kita kata bagi arahan. Dan pada masa sama juga pendekatan yang Prof ada sebut jadi, yang tu sedang kami usahakan juga bagaimana kita ambil pendekatan untuk hargai, kita reward, dan pada masa sama juga kita kena embrace mistake. Kadang kita rasa macam kita semua betul. Ada banyak masa dalam keadaan saya meminta maaf dengan anak-anak. Maksudnya dalam keadaan tu dia tahu bahawa dalam masa kita melakukan kesalahan, kita kena sebut dan kita kena sama-sama juga mengakui kesalahan. Ada masa dan ketika tu itu yang menyebabkan mereka akhirnya akan membentuk suasana dan juga culture. Culture ini yang saya fikir perlu dibina. Komunikasi ini juga perlu diperturunkan lagi. Kadang-kadang dalam keadaan PKP ni saya rasa tak cukup kalau hanya ada anak kita ni berada dalam kelas PDPR yang mana bila habis kelas semua beransur, semua keluar. Tetapi saya juga kalau boleh nak tekankan tentang bagaimana anak-anak ni juga perlu melalui fasa bermain secara maya bersama kawan-kawan dia juga. Dia orang kena jumpa dengan kawan-kawan dalam situasi yang biasa, bukan dalam kelas. Sekarang ni kalau duduk macam kita, duduk dalam Zoom macam ni nampak seorang-seorang kan. Tapi formality itu sebab ada guru yang mengajar. Tetapi pada masa sama, saya fikir dalam keadaan norma baru ini juga perlu ada momen untuk anak-anak ini mengenali dengan mereka. Sebab kita tahu apa yang lost generation yang ada ini, kita takut. Sekarang dah 2 tahun. Kita takut apa momen-momen yang dulu kami rasai. Saya masa kecil, saya masih ingat apa-apa yang saya buat masa saya kecil dulu tidak dirasai oleh anak-anak sebab kekangan-kekangan yang ada dalam konteks norma baru ni. Sebab tu dalam hal ni saya rasa perlu untuk kita kembalikan juga nostalgia itu dan memahamkan, cabaran kita untuk memahamkan nostalgia kita dalam konteks dan juga suasana yang baru ini. Akhirnya kalau sebut tentang pembinaan karakter yang saya sebutkan tadi, cabaran untuk kita untuk kita kata mengambil peranan sementara anak-anak kita ni masih lagi nak memandang wajah kita dengan keadaan dia anggap kita sebagai
sumber rujukan mereka, nak panggil kita kalau kita balik kerja tu, mereka yang paling awal keluar daripada pintu menyambut kita, sementara kita masih lagi ataupun mereka masih lagi memanggil-manggil nama kita dengan baik, datang peluk cium kita seikhlasnya. Sementara sebelum itu terlambat, saya fikir ini yang kita kena lakukan sekarang. Dan timely juga ada pertubuhan bapa penyayang yang saya fikir dapat membantu lebih ramai bapa-bapa di luar untuk kita kata apa, reference atau menjadi seseorang yang terbaik untuk keluarga mereka. Terima kasih.